Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua. Ini satu lagi kejadian yang pasti mengejutkan ataupun menggemparkan kepimpinan politik negara, terutamanya PAS dan Perikatan Nasional. Sekali lagi ini adalah berkaitan dengan konsert ataupun parti liar, maafkan saya, parti liar. Parti liar ini diadakan di bawah negeri takbiran PAS. Ini pasti mengejutkan walaun dan penyokong PAS ataupun Hadi Awang sebagai presiden PAS. Dan yang mengejutkannya, parti liar ini berlaku di Terengganu. Seperti yang kita tahu, Tan Sri Abdul Hadi Awang, beliau sebagai ahli parlimen di Marang, di mana Marang terletak di Terengganu. Dan ini pasti mengejutkan dan sudah pasti ramai yang mempersoalkan kenapa parti liar ini diadakan di bawah negeri takbiran PAS dan Perikatan Nasional. Nah, saya melihat dalam satu artikel daripada Sinar Harian, parti liar, Kerajaan Terengganu panggil pemilik resort. Pemilik sebuah resort persendirian di Pulau Lang Tengah akan dipanggil pada Khamis berhubung penularan. Beberapa keping gambar dan poster memaparkan penganjuran sebuah parti liar di kawasan peranginan itu. Artikel ini diterbitkan pada 22 Mei. Exco Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Negeri, Datuk Razali Idris berkata, pihak berkenaan diminta mengemukakan penjelasan berhubung isu yang tular di media sosial sejak Selasa. Menurutnya, pertemuan itu akan turut melibatkan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dan pihak Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Antara gambar tular memaparkan parti liar diadakan di sebuah resort di Pulau Lang Tengah, Kuala Nerus. Kita akan menyiasat perkara ini terlebih dahulu. Jika ada kesalahan dari segi peraturan atau apa-apa, kita akan bertindak. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan parti liar ini, sudah pasti ini akan menimbulkan banyak persepsi yang negatif sebenarnya. Di dalam kenyataan itu juga, di dalam susulan perkara ini berlaku, saya melihat dalam pemerhati politik ada yang membuat kenyataan melalui Facebook page Ana Tahu. Tak pelah nak marah orang berpesta dalam gerabak kereta api, tapi walaun jangan senyap bila orang berpesta separuh bogel di negeri ditakbir walaun. Rasanya caption daripada Facebook page Ana Tahu ini menyebut berkaitan dengan parti liar yang diadakan di Terengganu. Jadi saudara-saudara, ini pasti menjadi persoalannya juga. Nah, di dalam komen ini, ruangan entry Facebook page Ana Tahu, ada juga berkata di sini, harap Ketua Penerangan PAS desak Kerajaan Terengganu siasat camna pesta Aloha yang melampau batas adat ketimuran diizinkan. Hari itu dia kemain desak pengangkutan siasat macam mana boleh izinkan aset mereka digunakan untuk parti Pink First. Pulau Lang elok dah Aloha. Kat Kedah selambar rock je dorang buat konsert terbuka malam nisfu Syaban walaun lilik je. Aloha Party adalah hiburan di syurga berada. Nah, saudara-saudara, di dalam ruangan komen kita boleh lihat hentaman ataupun serangan terhadap kepimpinan PAS. Nah, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Betullah apa yang pernah kita dengar sebelum ini berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih yang dikatakan akan kembali hangat. Bukan saja pemerhati politik yang membuat kenyataan, tetapi netizen juga ada
menimbulkan persoalan berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih ini. Saudara-saudara, sebelum ini kita pernah mendengar satu artikel yang menyebut daripada MyTV Online antara yang di Pertuan Agong 17, Mahathir dan Pulau Batu Putih. Di dalam artikel ini juga menyebut di mana artikel ini menyebut antara yang di Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim, Mahathir dan Pulau Batu Putih. Isu Pulau Batu Putih akan kembali menjadi hangat. Antaranya sudah pasti isu kehilangan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Pulau Batu Putih sebelum ini berada di bawah jajahan pemerintahan Kesultanan Johor Darul Ta'zim. Namun atas beberapa sebab yang masih lagi tidak jelas, di bawah pentadbiran Dr. Mahathir pada tahun 2018, ianya telah diserahkan kepada Singapura. Nah, berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih, saudara-saudara, yang terkini Tun Dr. Mahathir dalam satu pengakuan pada 22 Mei 2024, di mana artikel sebentar tadi diterbitkan pada Oktober 2023. Manakala terkini daripada Tun Dr. Mahathir mendakwa tidak diberi notis hadiri prosiding RCI. Bekas PM Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa prosiding siasatan Diraja ataupun Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan kes Kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan RCI Batu Putih pada Selasa dilakukan secara bersembunyi tanpa melibatkan kehadiran beliau dan peguamnya. Ujar Dr. Mahathir, prosiding itu didakwah dilakukan secara tertutup dan rahsia pada Selasa tanpa sebarang pemakluman kepada mana-mana pihak. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan perkara ini, saya juga ingat satu kenyataan daripada Azalina Othman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang mengeluarkan kenyataan bahawa bekas Perdana Menteri boleh ditangkap jika enggan hadir RCI Batu Putih. Namun, saudara-saudara, menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau mendakwa tidak diberi notis hadiri prosiding RCI. Jadi menjadi persoalan, adakah sebenarnya memang Tun Dr. Mahathir tidak mahu hadir ataupun memang sebenarnya beliau benar-benar tidak menerima notis untuk menghadiri prosiding RCI. Semuanya itu menjadi persoalan. Menurut artikel daripada Sinar Harian, kesemua permohonan dan bantahan itu ditolak dan prosiding RCI itu diteruskan secara tertutup, katanya dalam platform X pada Selasa. Sebelum ini, Sinar Harian melaporkan RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan dengan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan ditubuhkan selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950, Akta 119, selepas mendapat perkenan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam bahagian hal ehwal undang-undang, JPM dalam kenyataan memaklumkan Sultan Ibrahim turut memperkenan pelantikan 7 pesuruhjaya RCI yang dipengerusikan MD Raus dan mantan Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Datuk Zainun Ali selaku timbalan pengerusi. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, adakah kalau dalam hal ini Tun Dr. Mahathir memang bersalah? Adakah beliau boleh berisiko untuk ditangkap? Kita kembali di dalam artikel satu lagi yang menyebut antara yang di Pertuan Agong 17, Mahathir dan Pulau Batu Putih. Saudara-saudara, satu kejutan untuk kepimpinan politik Malaysia berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih. Seperti yang seluruh rakyat Malaysia tahu, Sultan Ibrahim memang terkenal sebagai seorang raja yang sangat tegas.
Tetapi di masa yang sama, Baginda juga adalah seorang raja berjiwa rakyat. Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor juga adalah seorang raja yang mempunyai agenda yang sangat jelas. Dan Baginda juga terkenal sebagai seorang raja yang no nonsense. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan hal ini, akhirnya Tun Dr. Mahathir membuat pengakuan tidak menerima notis, tidak mendakwa, tidak diberi notis hadiri proceeding RCI. Apa komen Anda berkaitan dengan ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.